Assalamualaikum dan salam sejahtera. Krisis politik selama 3-4 hari ini sudah bertukar menjadi krisis perlembagaan. The political impasse ataupun political stalemate has now become a constitutional crisis. Ini kerana pemimpin-pemimpin politik telah seret Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong masuk ke dalam krisis politik. Apa yang rakyat tidak tahu, apabila Muhyiddin Yassin menghantar 115 surat sumpah ataupun SD ke Istana Negara pada pukul 2 petang hari Isnin, seperti yang dititah oleh Tuanku Agong, secara rahsia Ahmad Zahid Hamidi telah menghantar surat sulit confidential letter ke Istana Negara memberitahu atau memaklumkan kepada Sri Paduka Baginda Agong yang Barisan Nasional menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan Barisan Nasional juga setuju nak bergabung dengan Pakatan Harapan untuk bentuk kerajaan perpaduan bersama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Apabila ini dibuat, 30 ahli parlimen ataupun sekurang-kurang 29 ahli parlimen tidak mengetahui pasal surat ini dan mereka tidak memberi persetujuan. They were not informed and they did not consent kepada surat sulit ni kepada Agong, iaitu 30 ahli parlimen barisan menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan menyokong pembentukan kerajaan perpaduan di antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. They were not informed and they did not consent. Jadi apabila Muhyiddin menghantar surat sumpah sebanyak 115 ataupun SD sebanyak 115, ini termasuk 30 dari UMNO juga atau Barisan Nasional. Jadi sekira tolak Barisan Nasional ataupun UMNO, bermaknanya tak cukup 100 pun. Dan mereka perlu sekurang-kurang 112 untuk bentuk kerajaan. Which means Perikatan Nasional ataupun gabungan yang diketuai oleh Perikatan Nasional tidak ada majoriti, tak cukup untuk bentuk kerajaan. Yang ada majoriti cukup ialah Pakatan Harapan, berpandu kepada surat dari Ahmad Zahid Hamidi. Jadi Agong confused. Di sini you hantar 115 atau 116 surat sumpah. Belah sini pula surat dari Ahmad Zahid Hamidi bagi pihak Barisan Nasional dan bagi pihak 30 ahli parlimen bahawasanya mereka sokong Pakatan Harapan bentuk kerajaan. So, yang sebenar, who has the majority? Kedua-dua, both have the majority. Pakatan Harapan pun have the majority. Perikatan Nasional juga has the majority. Tapi kalau kita combine majority perikatan dan majority pakatan, maka lebih dari 222 ahli parlimen. Kita ada 222 ahli parlimen sahaja. Tapi the combined majority of both Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional meningkat sampai 250-260. Di mana mari yang phantom ahli parlimen tersebut? So, oleh kerana itulah Sri Paduka Baginda tidak terima kedua-dua dan Sri Paduka Baginda nak berjumpa 30 ahli parlimen barisan tersebut dan tanya seorang-seorang, yang mana yang kau support ni? Di sini ada surat sumpah, belah ni ada surat
dari Ahmad Zahid Hamidi yang ditulis bagi pihak engkau orang semua, bagi pihak 30 ahli parlimen Barisan Nasional. So ada ke mereka 30 ni memberi mandat kepada Ahmad Zahid Hamidi untuk tulis surat rahsia tersebut, surat sulit tersebut. So, which is the correct one? There's two now. One is surat rahsia dari Ahmad Zahid Hamidi. Satu lagi 115-116 SD dari Muhyiddin Yassin. One has to be correct and the other one has to be wrong. They cannot both be correct. So, Agong nak minta, maknanya sepatutnya hari ini Agong nak jumpa 30 ahli parlimen barisan dan tanya mereka seorang-seorang. Let them confess, let them admit depan Agong, saya sokong ni atau saya sokong tu. Tapi malam tadi, Barisan Nasional bermesyuarat untuk nak mendapatkan konsensus sebulat suara. Mereka nak support perikatan atau mereka nak support pakatan. Yang mana satu? Dan mereka tidak dapat mencapai konsensus oleh kerana barisan berpecah. Berpecah di antara mereka yang nak sokong pakatan, mereka yang nak sokong perikatan, dan mereka yang nak duduk dalam pembangkang. So, dia ada 3 puak. One group says, let's stay in the opposition. Another group says, let's support Anwar. Another group says, let's support Muhyiddin. So, bila ada pecah 3, maka malam tadi mesyuarat terpaksa ditangguhkan tanpa apa-apa keputusan. That is the latest development yang saya dapat dari pihak-pihak berkenaan. Okey. Yang duka cita ni, sekarang ni, sepatutnya Agong is a constitutional monarch. Raja berperlembagaan. Tapi hari ni pula, Agong, Sri Paduka Baginda, telah bertukar menjadi kingmaker. Agong is not kingmaker. Agong is constitutional monarch. Bermaknanya, apabila persetujuan telah dicapai, siapa akan jadi Perdana Menteri, maka mereka akan menghadap Tuanku, menghadap Agong dengan penyokong-penyokong majority, iaitu with majority support dari sekurang-kurang 112 ahli parlimen, dan angkat sumpah sebagai Perdana Menteri depan Agong. Lepas tu bentuk kabinet, form the government. Tapi oleh kerana kita tidak tahu siapa yang mendapat majority sokongan, dan Agong tidak boleh nak maknanya melantik Perdana Menteri, atau Perdana Menteri tidak boleh angkat sumpah depan Agong, maka Malaysia will not have a Prime Minister. Jadi, apa perlu buat dalam keadaan macam ni? Checkmate atau stalemate. Ataupun dalam keadaan persetujuan tidak dapat dicapai di antara beberapa pihak, siapa sepatut menjadi Perdana Menteri? Maka yang elok, biar Parlimen bersidang, dan biar ahli parlimen 222 atau 220 ahli parlimen mengundi. Let them vote. Biar ahli parlimen yang 200 lebih ni berpakat dan mengundi siapa mereka nak sebagai Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri mesti dari satu ahli parlimen. One of the 222 ahli parlimen. Dia tak boleh senator ke, dia tak boleh orang yang bukan ahli parlimen. Dia kena seorang dari 222 ahli parlimen tu dipilih sebagai Perdana Menteri, dan ask the Perdana Menteri tersebut mendapat undi percaya, vote of confidence dari semua ahli parlimen. Dan kita tengok, kalau ada 2 orang ke 3 orang ke 10 orang yang bercita-cita nak jadi Perdana Menteri, biar mereka mendapat undi dari ahli parlimen. So, let 112, sekurang-kurang minimum 112 ahli parlimen mengundi di dalam parlimen siapa mereka nak sebagai Perdana Menteri.
Dan sementara waktu, Ismail Sabri Yaakob boleh continue terus sebagai caretaker Prime Minister. Ismail Sabri Yaakob will continue as caretaker Prime Minister, tapi tak ada cabinet. Cabinet cannot be appointed. Maknanya Ismail Sabri Yaakob ni one man show. Ismail Sabri Yaakob ni akan run the country solo, dan usaha utama Ismail Sabri ialah untuk panggil parlimen bersidang dalam sebulan dua, sekurang-kurang sebulan dua ini, dan mungkin bulan Januari parlimen boleh bersidang. Dan apabila parlimen bersidang, the first order of business, item pertama yang perlu dibincang di parlimen bulan Januari ini ialah pelantikan Perdana Menteri ataupun vote of confidence. Sekira Ismail Sabri Yaakob sendiri mendapat 112 undi at least, maka Ismail Sabri akan kekal sebagai Perdana Menteri dan pergi jumpa Agong, menghadap Agong dan angkat sumpah sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Kalau Anwar misalan mendapat sokongan 112 ke atas ahli parlimen, maka Anwar lah jadi Perdana Menteri. Ataupun Muhyiddin. Ataupun sesiapalah. Hishamuddin ke Tok Mat ke, tak kisahlah. Whoever can get 112 minimum votes dari ahli parlimen pergi menghadap tuanku dan angkat sumpah sebagai Perdana Menteri baru dan bentuk kerajaan. Now, sekira tidak ada sesiapa, kata ada 5 calon Perdana Menteri, seorang pun tak dapat undi majoriti dari ahli parlimen, maka bubar parlimen dan adakan pilihan raya semula. So, bermaknanya bulan Januari ini apabila parlimen bersidang, sekira tidak ada siapa pun yang mendapat 112 ke atas undi, maka Ismail Sabri Yaakob menghadap Agong dan cadang supaya parlimen dibubar dan pilihan raya diadakan semula. Re-election, dan di dalam pilihan raya yang baru ni kita tengok parti mana menang dan siapa jadi Perdana Menteri. Kalau sekali lagi kata bulan April ke bulan Mei tahun depan kita ada pilihan raya semula dan sekali lagi tidak ada parti yang memenangi majoriti, tidak ada parti yang mendapat cukup kerusi untuk bentuk kerajaan, maka sekali lagi Ismail Sabri Yaakob boleh menghadap Agong, minta parlimen dibubar dan maknanya pilihan raya sekali lagi diadakan, mungkin kali ini bulan September ke bulan Ogos tahun depan. So kita continue to have election every few months until satu masa di mana satu parti mendapat majoriti dan seorang ahli parlimen mendapat sokongan 112 ahli parlimen sekurang-kurangnya untuk menjadi Perdana Menteri. So we keep having election every 6 months until we can find a Prime Minister. Sementara tu biarlah Ismail Sabri continue as caretaker Prime Minister. Dan he will run the country as a one-man show since kabinet tidak boleh dibentuk. Now, ini lagi baik daripada kita seret Agong masuk ke dalam kekecohan politik ni, this political impasse atau this political checkmate, and then kita serah ke Agong, suruh Agong menentukan mana kerajaan. So sekarang ni Agong sudah titah mengikut Muhyiddin Yassin. Agong telah titah supaya Muhyiddin ni sign surat. Sign surat bersetuju bahawasanya satu unity government, kerajaan perpaduan ditubuhkan di antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Muhyiddin tak setuju, tapi sebab Agong titah sign, maka Muhyiddin sign surat tersebut. Tapi atas surat tu Muhyiddin sign, dia kata tak setuju. Ahmad Zahid Hamidi juga hari ini telah umum yang Agong telah titah bahawasanya satu kerajaan perpaduan ditubuhkan di antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Di antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan.
Maka kalau ikut pengakuan kedua-dua, iaitu Muhyiddin Yassin dan juga Zaid Hamidi, mereka kedua-dua confirm yang agung yang titah kerajaan perpaduan ditubuhkan. Di antara pakatan, barisan dan perikatan. Bermaknanya tidak akan ada pembangkang. Everybody comes into the government as ruling government dan satu kerajaan besar di mana there is no opposition, dan Anwar Ibrahim akan dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Ini titah agung. Bermaknanya kalau perkara ni berlaku, iaitu Muhyiddin setuju, Anwar sudah setuju, Ahmad Zaid Hamidi pun sudah setuju, tinggal Ismail Sabri dan Muhyiddin Yassin sahaja untuk setuju. Jadi kalau kesemua empat-empat, iaitu Muhyiddin Yassin, Zaid Hamidi, Ismail Sabri Yaakob, Anwar Ibrahim, kalau semua setuju bahawasanya satu kerajaan perpaduan ditubuhkan, dibentuk satu kerajaan of all parties, no more opposition. Ini bukan mandate rakyat, ini mandate istana. Bermaknanya this is a government of the palace, not a government of the people. Jadi konsep demokrasi ataupun parliamentary democratic system, we form a government of the people, chosen by the people, for the people. A government of the people, by the people, for the people. Sekarang ni is going to be a government formed for the istana. So it is bukan kerajaan yang menerima mandat rakyat, kerajaan yang menerima mandat istana negara, mandat raja, mandat agung. So sekiranya kerajaan ini dibentuk, iaitu kerajaan dibentuk mengikut titah agung, bukan mengikut mandate rakyat. Kalau sekira berlaku sesuatu, katalah kerajaan ini gagal, ataupun selepas kerajaan itu ditubuhkan, ekonomi Malaysia jatuh, rakyat ramai bankrupt, rakyat ramai menghadapi kesusahan ekonomi, dan rakyat ramai menderita, maka rakyat akan blame agung. Rakyat akan salahkan Raja-Raja Melayu ataupun istana negara, dan mereka akan kata ini semua Agung's fault, ini semua salah agung. Kerajaan ni dibentuk atas titah agung, bukan atas mandat rakyat. Mandat rakyat lain, mandat rakyat memilih lain, tapi mandat rakyat diketepikan. Dan kerajaan ini dibentuk mengikut titah tuanku, titah agung. Dan kegagalan kerajaan ini ataupun penderitaan rakyat, kesusahan rakyat, kegagalan seluruh negara Malaysia is Agung's fault. Kita kena salahkan agung. Dan as it is now, di England sekalipun, the institution of the monarchy, institusi raja, tidak begitu popular. Kalau kita buat survey, majoriti rakyat nak England ni jadi republic. Mereka rasa ni raja-raja ni buang masa, buang duit. Di Malaysia pun sama. Dan oleh kerana bertahun-tahun Pakatan Harapan telah memupuk rakyat untuk benci raja, macam masa krisis Selangor dulu, masa dia orang nak gulingkan Tan Sri Khalid Ibrahim dan nak lantik Wan Azizah sebagai Menteri Besar baru Selangor, dan apabila istana tak setuju, jadi DAP dan PKR ni banyak hasut rakyat, suruh benci raja. Jadi hari ni ramai rakyat benci raja oleh kerana Pakatan Harapan telah menghasut rakyat suruh benci raja. Dan hari ni pula Pakatan mengguna istana. Dan dengan Pakatan mengguna istana dan menukar mandat rakyat kepada mandat istana, maka rakyat akan rasa usaha mereka untuk mengundi sia-sia.
they wasted their time voting because selepas mereka mengundi untuk kerajaan yang mereka nak, akhirnya agung yang menentukan bentuk kerajaan. So, ramai orang terbang balik Malaysia, belanja duit untuk mengundi dan semua ni wasted time, wasted money oleh kerana usaha mereka mengundi has been put aside dan kerajaan yang dipilih bukan kerajaan yang mereka pilih, bukan yang rakyat pilih atau rakyat undi, tapi kerajaan ni ialah pilihan agung. So, mandate rakyat no longer exist. Kerajaan ni ialah mandate istana dan kerajaan yang dibentuk ni bukan hak rakyat atau pilihan rakyat tetapi mengikut titah istana. This is going to backfire. Kalau kerajaan ni berjaya, okey. Dan rakyat kata, oh, agung ni bijak, agung ni pandai, agung ni menentukan kerajaan, agung yang pilih kerajaan, agung yang pilih Perdana Menteri dan pilihan ni berjaya. Tapi nampaknya masa depan seluruh dunia, bukan saja Malaysia ni gelap, ekonomi akan jatuh, rakyat akan bertambah susah dan kesusahan rakyat ni akan menjadi rakyat marah dengan kerajaan. Dan apabila rakyat marah dengan kerajaan, rakyat akan marah dengan agung sebab agung yang akan disalahkan kerana agung yang memilih kerajaan. We have to be very careful sebab institusi raja as it is under attack oleh DAP, PKR dan ini akan memberi rakyat lebih sebab untuk membenci institusi raja. So agung has to not only protect the position of Istana Negara but the position of the entire institution of the monarchy. Sebab institusi raja ni bukan istana negara saja, tapi ada 9 negeri yang ada raja. Assalamualaikum, salam sejahtera.